Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir, yang mana kita sampai ke terakhir itu perbincangan kita dalam suratul Ma'idah. Kita membahaskan sampai ayat yang ke 34. Itu berkenaan dengan apa kita ambil berkenaan dengan tajuk tu kan, 34, 37. Okey, 37 sampai 37. Itu berkenaan lepas daripada perbincangan kita berkenaan dengan tajuk rompakan, hukum orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang dipakai pada hukum rompakan. Kemudian kita bincangkan, kita masuk kepada bahagian berkenaan dengan tajuk peringatan Allah Ta'ala suruh bertakwa. Itu dengan melakukan perintah, tinggalkan larangan, dan suruh kita berjuang di jalannya semoga kita berjaya. Kemudian Allah Ta'ala beritahu tentang apa sebaliknya, orang-orang yang kafir, dan kalau ada untuk mereka ni seumpama bumi ni seluruhnya, dan juga sekali ganda daripada seluruh bumi ni untuk mereka tebus diri di hari akhirat daripada neraka. Tapi antara kiamat takkan terima dari mereka walaupun banyak macam tu mereka berikan. Mereka nak keluar daripada neraka tapi mereka tak keluar daripadanya selama-lamanya. Cuma hari tu yang kita hujung tu ada perbahasan berkenaan dengan tajuk syafaat. Yang mana kita kata rupanya oleh kerana kefahaman sebahagian ayat Quran tidak digabungkan dengan pemahaman sebahagian ayat Quran yang lain, membawa kepada sebahagian para ulama zaman dahulu, hatta macam disebutkan Yazid Al-Faqir, yang dikata dia duduk dengan apa yang kita bincang tu, dia duduk kepada Jabir bin Abdullah. Dan bila bincang berkenaan dengan tajuk keluarnya manusia daripada neraka, dia tak puas hati dan dia baca ayat ni lah. Dan dia baca ayat ni, ayat 37 surah Al-Ma'idah, dan yang katakan mereka nak keluar daripada neraka kan, tapi takkan mereka berkeluar daripada selama-lamanya lah. Tapi kemudian Jabir bin Abdullah terangkan balik, dia kata itu untuk orang kafir kan. Itu yang dia terangkan balik dengan ayat Quran yang lain ya. Pasal awal ayat tersebut dah kata dah innal ladzina kafaru. So maksudnya itu untuk mereka. Okey, kemudian dalam masa yang sama kan, dalam masa yang sama dalam surah Isra ayat 79, dia kata berkenaan dengan kedudukan yang terpuji yang diberi kepada Nabi SAW, yang ia adalah untuk memberikan kepada baginda kedudukan yang terpuji yang mana ia adalah syafaat. Syafaat. Jadi macam dikatakan demikian juga oleh Talq bin Habib, yang dia dahulu manusia paling kuat menolak berkenaan dengan tajuk syafaat. Tapi bila jumpa Jabir bin Abdullah dan dibacakan ayat Quran dan berkenaan dengan tajuk tersebut kan, tapi diterangkan balik. Jadi lepas tu dipahamkan kepada dia dengan ayat. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok dalam tafsiran Al-Quran Karim, kalau ayat Quran tu diambil sebahagian, tinggal sebahagian, ini akan menjadi pemahaman yang salah. Bila digabungkan sekali baru kita nampak maksud sebenar. Macam juga ayat yang 37 tu, kalau orang tu baca daripada ayat yang ke 36, dia nampaklah sebenarnya tajuk itu untuk orang kafir, bukannya untuk orang yang beriman yang mungkin berdosa. Okey, baik. Okay, hari ni insya-Allah kita akan masuk pada ayat 37 sampai 40. Yang tajuk 37 tu ayat 38 sampai 40. Yang tajuk 38 tu adalah berkaitan dengan tajuk masalah hukuman bagi orang-orang yang mencuri dalam Islam. Dia ada hukuman yang khas. Ini antara hukuman bagi hukuman hudud yang sering disebut, tapi bila daripada segi
pelaksanaan dan sebagainya, banyak orang tak faham bahawa ia adalah perintah Allah Ta'ala yang tak boleh untuk dilanggar. Bahkan kalau macam zaman kita sekarang ni, pemerintah tak laksanakan hukum hudud, okay? Dan mereka tak buat pelaksanaan dia, maka depan Allah Ta'ala mereka akan jawab. Okay, baik. Kita baca dulu ayat Quran, berkenaan tajuk berkenaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Wasariqu, pencuri lelaki. Asariq, pencuri lelaki. Nanti terangkan maksud curi ni, kita akan terangkan nanti. Baik. So, tajuk masalah curi ini dengan tajuk pecah amanah, dia tak serupa. Ada perbezaan. Kalimah curi ni, saraqa ni, dia ada maksud ambil barang orang senyap-senyap. Bukan terang-terangan macam rompakan. Bukan juga orang tu kita beri pada dia amanah, dia khianat. Memang berdosa salah, tapi untuk potong tangan tak boleh. Macam dalam negara kita kan, bila kita bagi mandat kepada pemerintah untuk curi harta rakyat, maka potong tangan tak boleh. Cuma orang yang tak belajar berkenaan dengan tajuk hukum ni, dia tak tahulah, dia takkan faham. So ada beza orang yang kita beri amanah atau dia pegang kunci rumah kita, macam anak curi duit bapak, tak boleh potong, tak boleh potong tangan. Dalam rumah kan, bapak jadi basic dia benda-benda berkenaan adalah di antara perkara yang perlu diperjelaskan betul-betul sebelum perbincangan curi itu maksud dia apa. Baik, wasariqu pencuri lelaki, wasariqatu pencuri wanita. Ini adalah satu perkara halus dari segi pengertian Quran. Kalau kita buka surah An-Nur tentang tajuk penzinaan, Allah Ta'ala sebutkan tentang zina itu dimulakan dengan az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani, penzina lelaki dan penzina wanita. Penzina wanita, penzina lelaki. Tapi kat sini pencuri lelaki, pencuri wanita. Dimulakan as-sariqu wa wasariqatu. Pencuri lelaki, pencuri wanita. Punca dia letakkan sini macam memang dalam bahasa kecurian, lelaki ni lebih dominan. Tapi zina, dia kata wanita tu yang dominan, yang menjadi penganjur pada perkara. Lelaki boleh goda, tapi perempuan tu yang akan mulakan. Az-zaniyatu. Ni kan rogol zina. Jadi letak wanita dulu. Tapi curi letak lelaki dulu. Okay, wasariqu wasariqatu, pencuri lelaki, pencuri wanita. Faqta'u, maka potonglah kamu semua. Iqta'u, potonglah kamu semua. Aydiyahuma, tangan mereka berdua. Tangan mereka berdua. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan apa mereka kerjakan. Apa mereka kerjakan itu kecurian tu, pencurian tu. Nakalam minallah, hukuman daripada Allah. Hukuman daripada Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala amat perkasa lagi amat bijaksana. Perkasa maka dia melaksanakan apa dia nak, bijaksana dalam hukuman dan juga peraturan yang diturunkan. Faman taba min ba'di zulmihi, maka siapa yang taubat min ba'di zulmihi, setelah kezalimannya, mana dosa dia, kesalahan dia, wa aslaha, dan memperbaiki, mengelokkan amal, fa innallaha, maka sungguh Allah Ta'ala yatubu alaihi, akan mengulikan taubat ke atasnya. Wa innallaha, sungguh Allah Ta'ala ghafurur rahim, amat pengampun lagi amat penyayang. Allah Ta'ala terangkan hak dia dalam masalah nak hukum, nak sikit atau tak hukum. Alam ta'lam, adakah tidak engkau tahu? Alam ta'lam, adakah tidak engkau tahu? Annallaha lahu mulkus samawati wal ard, bahawa Allah miliknya lah seluruh langit, kerajaan seluruh langit, mulk kekuasaan atau kerajaan, as-samawat seluruh langit, wal ardi bumi, yu'adzibu man yasha, dia mengazab sesiapa yang dia kehendaki.
Wa yaghfiru liman yasha, dan dia mengampunkan untuk siapa yang dia nak. Diampunkan siapa dia nak. Diazab siapa dia nak, diampun siapa dia nak, untuk siapa yang dia nak. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas sesuatu amat-amat berkuasa. Okey. Kata Ibn Katsir, yaqulu ta'ala hakiman wa amiran biqati yadis sariki was sariqati. Berfirman Allah Taala memerintahkan, menghukum dan memerintahkan, biqat'i yadis sariki was sariqati, dengan untuk memotong, memerintahkan agar dipotong, untuk dipotong tangan pencuri lelaki dan pencuri wanita. Pencuri lelaki dan pencuri wanita. Okey, ruwiya, diriwayatkan, anna ibna Mas'udin, Ibn Mas'ud kana yaqra'uha, lalu dibaca ayat ni. Okey, wasariqatu faqta'u aymanahuma, dan pencuri lelaki, pencuri wanita, potonglah kamu semua tangan-tangan kanan mereka berdua. Namun wahadhi qira'atun syadzatun, tapi qira'at ni syadz, sebab dia kata ruya, diriwayatkan, qira'at tak mutawatir, tak ada, dan juga berlawanan dengan khat mushaf. Jadi dia dikira sebagai qira'at yang syadz, janggal. Wa in kana al-hukmu 'inda jami'il ulama muwafiqan laha, sekalipun hukum ke semua para ulama adalah bertepatan dengannya. Okey, la biha, namun bukan dibina di atas qira'at ini. Bukan qira'at inilah kita potong tangan kanan. Cuma kalau kita perhatikan balik, pencuri ada kidal. Itu sebab tajuk asal dia. Dia curi pakai tangan apa? Kalau dia seorang yang kidal, maka tak dipotong tangan kanan lah, tangan kiri lah. Berdasarkan kepada tangan dominan pada seorang. Okay. Tapi balik pada asal, banyak yang mengatakan dipotong tangan kanan bertepatan dengan tajuk ni, tapi dengan bacaan tersebut, tapi bukannya kerana qiraat berkenaan. Okey. Bal huwa mustafadun min dalilin akhar, bahkan dia diperolehi daripada dalil yang lain. Faqad kana al-qat'u ma'mulan bihi fil jahiliyati, dan sebenarnya memotong tangan ni memang diamalkan dengannya zaman jahiliyah. Faqurrira fil islami wa zidat syurutun ukhar. Dia kata lalu dilaksanakan, diperakui dalam Islam, dan ditambah syarat-syarat yang lain. Kama sanatsuruhu insya-Allah taala, macam kita akan sebutkan nanti. Okey. Ini pada basic asal dia, mungkin inilah jadi kes timbulnya ada golongan liberal dalam Islam, ataupun pensyarah universiti dan apa sebagainya yang memang tak ikut dalil sangat. Mereka cuba kata ini barbarik. Arahan ini barbarik. Arahan ni tak payah buat dah. Dan pasal kita nak tanya, kalau kita tanya pada mereka, adakah Nabi potong? Dia kata Nabi potong. Para sahabat jadi khalifah 30 tahun lepas Rasulullah, potong. Lepas tu zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, semua masih laksanakan hukum Islam ni. Hukum Allah Ta'ala. Kalau kita potong, kita diwajibkan solat dengan Quran, diwajibkan potong tangan pencuri pun dengan Quran. Tak boleh kita nak buang. Kerana nak meredakan orang bukan Islam, meredakan WHO, kata ilah siapa yang nak redakan, kita buat. Dan hasil sedunia dan sebagainya, itu bukan jalan sebenar. Tapi balik pada asal, kita rakyat, yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala adalah pemerintah kita. Dia tak buat, dia jawab nanti. Perdana Menteri ke, Sultan ke, Agung ke, kan semua menteri-menteri ke, akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti. Jawab oleh Allah Ta'ala. Kita tahu hukum, tapi tak boleh buat. Sebab yang boleh potong tangan ni hanyalah pemerintah, bukannya kita. Okay. Kama sanaturuhu insya-Allah Ta'ala. Okay. Kama kanatil qasamatu waddiyatu wal qarad. Ia sebagaimana qasamah. Qasamah, diat, ni macam bila kita kata panggil bila pembahagian denda dalam kes, kalau sekiranya ada dicederakan orang sebagainya, diat, pembunuhan, qarad, pinjaman dan sebagainya, pengagihan. Qasamah. Sekejap. Sumpah. Qasamah ni maksudnya sumpah dalam pembunuhan. Sumpah yang disumpahkan oleh wali-wali orang yang dibunuh. Lalu dia layak dengannya pada pembunuhan yang sengaja dapat
dapat kisos ataupun diat. Dia khosamah dia ada masalah masih juga pembunuhan lah. Antara tajuk pembunuhan. Okey, jadi diat, pembayaran diat, kemudian qarat. Qarat ni apa? Pinjaman ni, qarat. Pinjam lah. Qard, okey, pinjam. Apa zaman jahiliah ada dan Islam dibenarkan. Wa ghairu dzalika, selain itu min asya', dan selain itu daripada perkara-perkara allati warada syar'u, yang datang syarak bitaqririha, dengan memperakuinya, ala ma kana alaihi, di atas apa ia dahulu berada padanya. Maksudnya macam mana dibuat sebelum Islam, dibiarkan Islam dibuat juga. Kemudian dia kata waziyadatun hiya min tamamil masalih. Dan juga tambahan-tambahan yang ia daripada kesempurnaan kemaslahatan. Balik pada asal, hukuman-hukuman begini sebenarnya untuk menjaga keamanan dan juga kemaslahatan umum. Kita biarkan orang yang mencuri terus mencuri, orang yang merompak terus merompak sebagainya, maka boleh jadi kita panggil apa, dalam keadaan ni kita menyebabkan kocak-kacir dalam masyarakat. So memang pemerintah kena ambil tindakan. Wa yuqalu, dikatakan inna awwala man qata'a al-aidi fil jahiti Quraisyun. Sebenarnya apa dikatakan sesungguhnya yang mula-mula sekali memotong tangan-tangan ni dalam zaman jahiliah adalah Quraisy. Faqata'u, dia kata rajulan yuqal lahu Duwaik. Diorang potong tangan seorang lelaki yang namakan Duwaik. Lelaki ni maula li Bani Mulaih bin Amr bin Khuza'ah. Orang yang bawa pembebasan dia bagi ataupun yang ada tak janji sumpah setia dengan Bani Mulaih bin Amr bin Khuza'ah. Kana qad saraqa kanzal Ka'bati. Dia telah mencuri harta simpanan dalam Kaabah. Yuqalu saraqahu qaumun fawada'uhu indah. Dikatakan juga dicuri harta tadi oleh satu kumpulan orang dan mereka letakkan di sisi dia. Allah alam mana satu. Tapi kisah dia dipotong tangan oleh kaum Quraisy. Dikatakan ulang balik, dikatakan. Tapi memang Nabi SAW pernah sebutkan berkenaan kemusnahan kaum sebelum Islam, sebelum baginda, yang dikatakan mereka bila ada mencuri orang di tengah-tengahnya, orang-orang yang lemah dan yang dhaif, mereka laksanakan ke atasnya hudud, kenakan ke atas hukuman. Tapi bila melakukan orang yang mulia, maka tak dilaksanakan apa-apa. Kadang-kadang macam inilah, macam PKP punya peraturan. Bila artis ke orang kenamaan ke buat langgar SOP, kadang masuk buka kes, tak lepas tu tak didakwa dan sebagainya. Kalau orang awam kena terus. Contohnya lah, ini contoh yang tak kena, tak patut. Sepatutnya pada orang-orang berkenaan yang tu dikenakan terus kan compound tanpa perbezaan. Tapi ialah kerana tidak kuat iman ataupun jahil agama, maka daripada masyarakat kita ni dilaksanakan sedemikian. Allah alam, kita kata segi asasnya mungkin adalah benda tahu apa sebab entah, kalau artis buat tak kena. Tapi kalau orang biasa buat kena, ni salah. Tak patut berlaku sedemikian. Mana kalau kena semua, tak ada masalah. Baik. Dia kata waqad dhahaba ba'dul fuqaha min ahli zahiri. Dan sebenarnya telah berpendapat, telah pergi sebahagian daripada para fuqaha daripada ahli zahir, ila annahu mata saraqa sariqu syai'an faquti'at yaduhu bihi. Dia kata ahli zahir, dia baca ayat ni, dia kata bahawa bila mana mencuri seseorang mencuri sesuatu, mencuri akan sesuatu, dipotong dengan tangannya dengan sebab kecurian berkenaan. Sawa'un kana qalilan aw kathira, tak kira sama ada ia sikit atau banyak. Ini kerana li umumi hadhil ayati, kerana umum ayat ni, wasariqu wasariqatu, pencuri lelaki dan pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, potonglah kamu semua akan tangan mereka berdua. Falam ya'tabiru nisaban wala khirzan. Mereka tak ambil kira tentang nisab, kadar, berapakah kecurian itu punya nilai. Dan mereka tak kira masalah simpanan. Sebab curi ini kalau orang tu tak simpan, tak jaga dengan elok kecuaian dia, orang yang mencuri tetap salah, tapi tak boleh dipotong tangan. Dia salah, dia boleh dihukum dengan cara lain. Potong tangan tak boleh.
Kena bal akhadhu menjadi sirqati, bahkan sirqati, bahkan mereka ahli zahir ni ambil dengan semata-mata kecurian, pencuri je terus kena potong. Wa tamassaku bima sabata fi sahihain, dan mereka berpegang dengan apa yang sabit dalam sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah anhu qala, baginda Rasulullah bersabda, bahawa anna Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, la'anallahu as-sariqa, ya, semua Allah melaknat orang yang pencuri, yasrukul baydata, yang mencuri akan sebiji telur, fatuqta'u yadahu, lalu dipotong tangannya, wa yasrikul habla, dan dia mencuri tali, fatuqta'u yaduhu, lalu dipotong tangannya. Tapi ada orang kata, ada kata pasal dalam ayat ni, dalam hadis ni sebut curi telur kena potong, curi tali kena potong. So jadi tak nilai lah. Tapi wa amal jumhur, dan jumhur para ulama, fa'tabaru nisaba fi sirqati, mereka mengambil kira nisab atau kadar pada kecurian. Wa in kana qad waqa'a bainahum khilaf fi qadrihi, sekalipun telah terjadi di antara mereka percanggahan mengenai kadar, berapakah kadarnya, berkadar nisab bagi kecurian yang boleh menyebabkan kita boleh potong tangan. Fa dhahaba kullu minal a'immatil arba'ati ila qaulin ala hiddatin, maka telah berpendapat, telah pergi setiap daripada para imam kepada berkata-kata di atas batasan tersendiri, di atas sudut tersendiri. Fa indal imam Malik bin Anas an-nisabu salatu darahima madrubah, an-nisabu salah satu darahima madrubatun. Nisab dia adalah 3 dirham yang ditempa, dirham yang orang gunakan zaman berkenaan. Khalisah yang tulen, famata saraqaha aw ma yablughu samanaha, maka dia manakala bila dicuri akan 3 dirham, atau curi apa nilai 3 dirham, fama fawqaha, atau lebih daripadanya, wajib al-qat'u, maka wajib dipotong. Wahtajja fi dhalika ma rawahu an Nafi', itu, dan beliau itu Imam Malik, dia berhujah dengan ini, dengan tajuk ini, berdasarkan kepada apa yang dia sendiri riwayatkan daripada Nafi', Maula Ibn Umar, daripada Ibn Umar, an Ibn Umar, anna Rasulullah SAW qata'a fi mijanin samanuhu salah satu darahima. Rasulullah telah potong pada tajuk perisai, kan, kecurian perisai yang harga dia 3 dirham. Akhrajahu fi sahihain, telah mengeluarkan hadis ni juga Bukhari Muslim dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Qala Malik, berkata Malik, wa qata Uthman, dan Uthman pun potong juga, fi utrujatin quwimat bi salasati darahima, dia potong juga pada tajuk utrujah. Utrujah ni buah, apa nama dia, macam buah macam limau sikit, spesies limau, citron. Dia ada apa, dia kulit macam dalam hadis Nabi kata, orang yang beriman baca Quran macam utrujah, buah tu tadi. Okey, yang nilai dia kata kuimat, Uthman telah potong tangan dan pencuri yang pada kerana utrujah, buah utrujah tu yang dinilai dengan nilai 3 dirham. Wa huwa ahabbu ma sami'tu fi dhalika, dan dia adalah yang paling aku suka yang aku dengari pada tajuk ini, tajuk itu, dia kata. Wa hadzal athar an Uthman qad rawahu Malikun, dan asar ini daripada Uthman ni telah diriwayatkan oleh Malik. Anna sariqan saraqa fi zaman Uthman utrujatan, bahawa seorang pencuri telah mencuri pada zaman Uthman utrujah, buah utrujah. Fa amara biha Uthmanu an tuqawwama, maka telah diperintahkan terhadapnya Uthman buah tadi agar dinilai. Faquimat bi thalathati darahima, maka dia telah dinilai dengan 3 dirham. Min sirfin 12 dirhama, daripada perpecahan 12 dirham. 12 dirham. Dia dinilai dengan 3 dirham daripada pecahan 12. Ikut nilai kepada buah tersebut. Okey. Faqata'a Uthmanu yadahu, lalu telah memotong Uthman tangannya. Qala ashabu Malik, okey, berkata teman-teman Imam Malik, wa mithlu hadha as-sani' yashtahir wa lam yunkar, dan perbuatan seperti ini, kan, perbuatan seperti ini adalah masyhur, terkenal dan tidak diingkari. Fa min mithlihi yahki al-ijma'u as-sakuti, daripada seumpama inilah
diceritakan oleh para ulama atau dihikayatkan oleh para ulama dengan ijma' secara senyap tanpa pertentangan. Di sisi majoriti para ulama adalah hujah bila seorang sahabat buat satu perkara dan tak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain, maka dikira ia sebagai ijma'. Wa fihi dalatun 'ala al-qat'i fi thimari khilafan lil Hanafiyati. Dan dalamnya juga ada dalil ke atas potong tangan pada buah-buahan. Ini berlawanan dengan mazhab Hanafi yang dia kata pada buah-buahan tak ada potong tangan. Okay, wala i'tibari salasati darahim khilafan lahum fi annahu la budda min asyrati darahim. Dia kata dan atas perkiraan 3 dirham ni pula ada percanggahan bagi mereka. Pada bahawa tak boleh tidak daripada ada 10 dirham. Ya. Dia sebutnya lah, dia kata yang tiba 3 dirham ni ada percanggahan bagi mereka. Pada bahawa tidak boleh tidak daripada 10 dirham. Dia kata 10 dirham. Kemudian Syafi'iyah pula, mazhab Syafi'i, fi i'tibari rubu' dinar. Dia ambil kira dengan 1/4 dinar. Mana daripada mana dia ambil 3 dirham tadi? Daripada 10 ke daripada 12? Faham Sebab dia akan berbeza. Sebab dia actually asal nilai dinar. Kalau kata 1/4 dinar, 3 dirham. Tapi dia sebut tentang 3 dirham tadi, dia ambil daripada pecahan berapa? Dia pecahan berapa? Kalau dia ambil daripada 12, dan 1/4 daripada 1 dinar. Kalau dia ambil daripada pecahan 10 dan 12, maka dia akan jadi jadi 1/3 lebih kurang, hampir 1/3, bukan 1/4. Ikut nilai tadi lah, berdasar pada kiraan mereka. Okey, dia kata wallahu alam, dia kata wa dhahaba Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat atau pergi kepada anna i'tibara fi qat'i yadi sariqi, bahawa yang dikira pada pemotongan tangan seorang pencuri adalah bi rub'i dinar, dengan 1/4 dinar, atau ma yusawihi min al-athman, atau apa menyamainya daripada harga-harga, ataupun awil arud, ataupun barang-barangan, fasa'ida, ataupun atas lagi. Mana 1/4 dinar dan atas, boleh potong. Wal hujjatu fi dhalika ma akhrajahu asy-syaikhani an Aisyah. Dan hujah pada itu adalah apa yang dikeluarkan oleh Syaikhain, itu Syaikhani Bukhari Muslim, an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah telah bersabda, okey, tuqta'u yadus sariqi fi rub'i dinarin fasa'ida, akan dipotong tangan seorang pencuri pada 1/4 dinar atau lebih. Okey, maksudnya tajuk asal tadi 1/4 dinar tadi 3 dirham ke ataupun berapa? Ataupun berapa itu yang kena ni, 3 dirham ke ataupun kurang lagi. Masalah bandingan, sebab dinar ni dengan dirham ni kira dinar emas, dirham perak. So kita nafikan mungkin berlaku fluctuate pada harga tadi, mungkin ada beza, mungkin ada masa tinggi dan masa rendah. Allah alam. Tapi yang pentingnya lafaz hadis Nabi itu datang macam tu. Wali muslimin, dan ada oleh Muslim pula, an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, orang Islam bersabda, tuqta'u yadus sariqi illa la tuqta'u yadus sariqi takkan dipotong tangan si pencuri illa fi rub'i dinarin fasa'ida, kecil pada 1/4 dinar dan lebih. Okey. Qala ashabuna, okey. Berkata teman-teman kita, ini ulama mazhab Syafi'i, fa hadzal haditsu fasilun fil mas'alati, maka hadis ini adalah pemisah dalam persoalan ini. Wa nasa'a fi i'tibari rub'i dinar la ma siwahu, dengan menaskan pada pengambil kebenaran 1/4 dinar, tidak apa selainnya. Okey. Qalu wal haditsu samanu mijan, okey. Dia kata, dan hadis sama harga perisai tu, bahawa wa annahu kana salatu dirham, dan dia 3 dirham, la yunafi hadha, tidak menafikan perkara ini. Li'annahu idzaka kana dinaru bi 12 dirhama, kerana ketika kecurian itu berlaku, memang dinar tadi 1 dinar dengan 12 dirham. Fahya sama rubu' dinar, maka dia memang perisai itu pun harga dia 1/4 dinar. Fa'amkana al-jam'u baina bihadhihi at-tariq, bolehlah untuk digabungkan hadis yang Imam Malik pegang tu dengan hadis ini. Okey, bukan 3 dirham tu, dinar tu yang menjadi ukuran.
Dan dalam zaman kita sekarang ni dengan dinar naik turun, so bila orang curi barang pakai ringgit Malaysia, so kita akan nilai tengok adakah kecurian tadi menyamai dengan 1/4 dinar, bukan dirham. So dirham harga jadi jatuh sekarang. Tak sama perak tak kekal macam emas. Okey. Dia kata wa yurwa hadha al-madhhabu an Umar, dan diriwayatkan atau yurwa diriwayatkan hadha al-madhhabu, madhhab ini diriwayatkan, madhhab ini an Umar bin Khattabi, Ibnu Umar bin Khattab, wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib. Memang semua mereka berfatwa dengan tajuk ni, 1/4 dinar. Wa bihi yaqulu Umar bin Abdul Aziz, dan dengannya berkata Umar ibnu Abdul Aziz, wal Laits bin Sa'ad wal Auza'i wal Syafi'i wa ashabuhu wa ghairuhum. Masa dia berpendapat ni Umar Abdul Aziz, Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Syafi'i dan juga teman-teman Imam Syafi'i ada selain mereka. Okay, ini kedua tadi 1 2. Okey, wa dhahabal Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbali, Ibnu Hanbali. Dia kata telah berpendapat pula Imam Ahmad bin Hanbal. Dhahaba Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Ishaq bin Rahawayh fi riwayatin dan satu riwayat daripada Ishaq bin Rahawayh, ila anna kulla wahidin min rubu'i dinar wa 3 dirham maraddun syar'iyyun. Okey. Kepada bahawa dua-dua setiap satu daripada keduanya adalah, dia kata 1/4 dinar ataupun 3 dirham tu adalah tempat rujukan atau tempat kembali yang syar'i. Maksud dia, faman saraqa wahidan minhuma, kalau untuk 3 dirham zaman sekarang punya nilai atau 1/4 dinar punya nilai, okey, salah satu di antaranya, aw ma yusawihi, atau menyamai dengan nilai 1/4 dinar atau 3 dirham, okey, quti'a, dia dipotong tangan. Amalan bi hadis Ibnu Umar, kerana beramal dengan hadis Ibnu Umar, wa bi hadis Aisyah dan hadis Aisyah. Fawaqa'a fi lafzin indal Imam Ahmad an Aisyah, maka telah datang dalam lafaz hadis daripada Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah telah bersabda, iqta'u fi rubu'i dinarin, potonglah pada 1/4 dinar, wala taqta'u fi ma huwa adna min dzalika, dan yang kamu potong pada apa yang kurang daripada itu. Wa kana rubu' dinar yauma idzin salah satu dirham, dan memang 1/4 dinar pada zaman berkenaan ketika itu 3 dirham. Wa dinaru isna asyara dirhama, dan 1 dinar pula dengan 12 dirham. Wa fi lafzin lin Nasa'i, dan lafaz daripada Imam Nasa'i pula, la taqta'u yadus sariqi fima duna thamanil mijan, tidak dipotong tangan seorang pencuri pada apa yang kurang daripada harga perisai. Qila, dikata kepada Aisyah, qila li Aisyah, fama thamanu mijan, maka apakah harga sebuah perisai? Qalat, berkata Aisyah tu, rubu' dinarin, 1/4 dinar. Fahadhi kulluha nususun dalatun ala adam ishtirati asyaratu dirham. Ini semua dalil, kesemuanya nas-nas menunjuk kepada ketiadaan pensyaratan 10 dirham. Okey, ini semua yang 3 lah, tapi kan pada mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad, nilai itu sama sebenarnya. Sama nilai. Cuma kalau kita bawa zaman sekarang ni akan ada perbahasan panjang, sebab dirham perak pada zaman kita tidak sama seperti zaman dirham perak ketika zaman Nabi SAW. Dari segi sudut fluctuate, jarak harga emas dengan perak tu dah jadi berbeza. Rasa permintaan dan sebagainya. Jadi emas masih kekal, tapi perak ni dia akan berubah-ubah. Okay. Wa amal Imam Abu Hanifah wa ashabuhu, adapun Imam Abu Hanifah juga teman-teman beliau, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zufur, wa kadza, demikian juga Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri bersama macam Abu Hanifah, fa innahum dhahabu ila anna nisaba 10 dirham madrubatan ghaira maghshushatin. Kata sungguhnya mereka semua berpendapat kepada bahawa nisab bagi potong tangan pencuri ini adalah 10 dirham yang ditempa, yang tidak ada sebarang penipuan. Nilai itulah. Kalau wang perak yang tipu, bukan nilai yang sama. Nilai yang tulin panggil. Wahtaju bi anna thaman al-mijani alladhi quti'a fihi sariqu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana samanuhu asyaratu darahima. Mereka berhujah bahawa harga perisai yang dipotong padanya tangan si pencuri, seorang pencuri pada zaman Rasulullah SAW, dahulunya harganya adalah 10 dirham. Waqad rawa Abu Bakar bin Abi Syaibah an Ibn Abbasin, yang diriwayatkan Abu Bakar bin Abi Syaibah daripada Ibn Abbas, qala, dia kata, kana thamanul mijani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 dirham. Dahulunya harga sebuah perisai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 10 dirham. Thumma an Umar Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Kemudian telah diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib daripada bapa dia, daripada datuk dia. Datuk dia Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Shu'aib, yes. Amr bin Shu'aib. Dari bapa dia, daripada datuk dia. Abdullah Amr bin As. Amr bin Shu'aib ni akhirnya cicit kepada Amr bin As. So dia kata, qala Rasulullah bersabda Rasulullah SAW, la tuqta'u yadu sariki fi duni thamanil mijan. Tidak dipotong tangan seorang pencuri pada kurang daripada harga sebuah perisai. Wa kana thamanul mijani asyaratu darahima, dan dahulunya harga perisai adalah 10 dirham. Tapi ini kena ni baliklah pasal majoriti para sahabat sebut 3 dirham, kan 10 dirham. Qalu mereka berkata, fahadha Ibn Abbasin wa Abdullah bin Amr qad khalafa Ibn Umar fi samanil mijan. Mereka berkata, ini tengok, Ibn Abbas dan Abdullah bin Amr telah menyanggahi kedua mereka Ibn Umar pada harga mijan. Fal ihtiyatul al-akhdhu bil aksari. Maka kita berjaga-jaga dengan mengambil yang terbesar. Lianna al-hududa tudra'u bisyubhat. Kerana hudud ini akan ditolak atau disekat dengan sebab syubhat. Ada keraguan tentang boleh terjadinya, maka dia terus dibuang kes. Tak boleh potong tangan maksud dia. Tapi boleh hukuman lain. Wa dhahaba ba'du salafi. Sebagian golongan salaf pula telah berpendapat atau pergi kepada annahu tuqta'u yadu sariki fi 10 dirahima aw dinar. Dia telah berpendapat mereka bahawa dipotong tangan seorang pencuri pada 10 dirham atau 1 dinar. Kalau 1 dinar 12 dirham. Okey. Aw ma yablughu qimatahu wahidan minhuma, ataupun apa yang sampai nilai dia salah satu di antara keduanya, 1 dinar atau 10 dirham. Yuhka hadha an Ali wa Ibn Mas'ud wa Ibn Ibrahim an-Nakhai wa Abi Ja'far al-Baqir. Dia kata, diceritakan pendapat ini daripada Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai, Abu Ja'far al-Baqir, Muhammad bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia Muhammad al-Baqir. Dia bapa Ja'far as-Sadiq. Dia imam sunnah, bukannya golongan Syiah cuba petik nama dia, tapi dia tak terlibat dengan Syiah pun. Wa qala ba'du salafi, sebagian salaf pula berkata, la tuqta'u al-khamsu illa bi khamsin. Okey, tidak dipotong 5 kecuali dengan 5. Ai fi khamsati dananir atau khamsi dirhaman. Adapun 50 dirham atau 50 dirham. Dipotong 5, ini 5 jari ini tak kena potong kecuali dengan 5. Itu 5 dinar. Ini pendapat juga. Memang hadza an Sa'id bin Jubair, dinukilkan ini daripada Sa'id bin Jubair. Namun dia kata waqad ajabal jumhur para ulama amma tamassaka bihi dhahiriyatu min hadisi Abi Hurairah. Ini telah menjawab jumhur para ulama terhadap apa yang berpegang dengannya ulama Zahiriyah, yang Zahiriyah kata curi tak kira nilai, potong semua. Dengan hadis Abu Hurairah. Dia kata, bila dia kata yasrukul bayadata fatuqta'u yaduhu wa yasrukul habla fatuqta'u yaduhu, dia mencuri sebiji telur, dipotong tangannya, dan dia mencuri tali, dipotong tangannya. Okey, dengan beberapa jawapan. Pertama, yang pertama jawapan dia adalah tentang hujah golongan zahir ni, annahu mansuhun bi hadis Aisyah, bahawa dia telah dimansuhkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi hadha nadhar
li'anna la budda min bayani tarikh. Namun jawapan jumhur pada perkara ini agak tak tepatlah kerana perlu kepada penjelasan tarikh. Bila Aisyah cakap, bila yang riwayat yang datang Abu Hurairah cakap. Okey. Wasani yang kedua, annahu ma'ulun bi ibadatil hadid wa hablis as-sufun. Bahawa dikata dikembalikan kepada pengertian di telur tu telur besi dan juga tali tu tali kapal. Qalahu Amash, dikatakan pendapat Amash fi ma hakahu al-Bukhari ghairuhu anhu, pada apa diceritakan ia oleh Bukhari dan selainnya daripada Al-Amash. Yang ketiga, wasalisu, yang ketiga jawapan dia adalah anna hadha wasilatan ila tadarruji fi sirqati min al-qalil ila al-kathir. Dia kata ini adalah wasilah penyampai kepada pemeringkatan dalam pencurian daripada sedikit kepada yang banyak. Alladhi tuqta'u fihi yaduhu, yang dipotong daripadanya tangan seorang itu. Wa yuhtamalu, dan dianggarkan juga an yakuna hadha kharaja makhrajul ikhbar. Boleh jadi juga yang ini tajuk ni yang Nabi beritahu ni adalah pemberitahuan, ia keluar daripada jalan pemberitahuan. Just to explain, bukan keluarkan batasan. Okey. Amma kana al-amru alaihi fil jahiliyati, terhadap apa yang terjadi atau berada padanya di atasnya pada zaman jahiliah. Orang zaman jahiliah lalu potong tak kira banyak mana, curi potong. Okey. Haitsu kana yaqta'una fil qalil wal katsiri. Di mana mereka dahulu memotong tangan pencuri pada sikit ataupun banyak. Fala anasariqu alladhi yabdhulu yadahu as-saminata fi asya'il mahinata. Lalu dilaknatlah asariqu falu inasariqu, maka dilaknatlah si pencuri alladhi yabdhulu yadahu, yang dia mengorbankan tangannya as-saminata, yang bernilai fi asya'il mahinati, pada benda-benda yang tak bernilai. Nilai tangan dia mahal tapi dia abaikan sampai terpotong. Ini benda yang tak kenyang pun. Tak kenyang pun, kata telur sebiji, tak kenyang pun. Wa qad dzakaru anna Abul Ala, mereka dulu menyebut bahawa Abul Ala Al-Ma'ri, Abul Ala Al-Ma'ri, besar hilang. Okey. Dia kata apa dulu Abu Ala Al-Ma'ri, lamma qadima Baghdad, datang ke Baghdad, ishtahara anhu annahu arada iskalan ala fuqaha, bahawa dia dahulu terkenal dia datangkan kemusykilan pada para fuqaha fi ja'lihim nisab sirqati rubu' dinar, pada perbuatan mereka menjadikan nisab atau kadar potong tangan 1/4 dinar. Wa nazzama fi dhalika syi'ran dalla ala jahlihi wa qillati aqlihi, dan dia nazamkan satu syair yang menunjuk kepada kejahilan dia dan juga kekurangan akalnya, kata Ibn Katsir. Sebab dia cakap macam tu, tapi dia lupa sebenarnya ada hadis Nabi. Okay. Faqala, dia kata tanaqada ma lana illa sukutu lahu wa an na'udha bi maulana minan nari yadun bi 500 asjadi fudiyat ma baluha quti'at fi rubu'i dinar. Dia kata tanaqud, ada satu pertembungan dia kata malana illa sukutu lahu, yang tiada untuk kita kecuali diam je. Wa na'udha bi maulana minan nar, agar kita minta perlindungan dengan Tuhan kita daripada api. Yadun bi 500 ajsadi fudiyat, maksudnya tangan dengan 500. Maksudnya kan bila kita tangan ni, kalau kita kita tengok diat kan, bila time diat 10 ekor unta kan, kalau kita rosakkan jari orang satu kan, tak fungsi dah 10 ekor unta kan, 20 ekor unta, 30 sampai jadi nilai itu kan mahal ketika mana seorang tu melukakan atau mematahkan atau merosakkan anggota tubuh badan manusia. Tangan tu ada nilai macam tu. Di mana dia 500 ajsad. Ajsad ni sekejap. Emas. Bi 500 ajsad, dengan 500 emas ia ditebus. Dia kata ma balu aku ti'afi rubu'i dinar. Lalu kenapa dipotong dengan sebab 1/4 dinar?
Jadi kalau kes kita diat bayar, kita kena bayar sampai jadi ratus-ratus. Tapi bila kita mencuri, dipotong sebab seperempat. Ada kata itu ni tumbul lah. Tapi macam dia kata Ibn Katsir, penentangan dia buat ni adalah kerana kejahilan dan juga kurang akal dia. Okay, dia kata lamma qala zalika. Bila dia berkata Abu Ala al-Ma'ari ni, dia kata, bila dikatakan kata-kata itu, washtahara anhu, dan telah masyhur daripadanya, tatallabahul fuqaha faharaba minhum. Jadi dicari dia oleh para fuqaha, namun dia lari daripada mereka. Waqad ajabahun nasu fi dzalika. Okey. Dan dia telah menjawab orang ramai pada perkara itu. Fakana jawabul qadi Abdul Wahhab Al-Maliki. Maka jadi apa antaranya jawapan yang dibuat oleh hakim qadi hakim mahkamah Abdul Wahhab Al-Maliki. An qala, bahawa dia berkata, lamma kanat aminatu kanat saminatu. Okey. Walamma khanat hanat. Bila tangan tu tadi amanah, dia jadi bernilai. Tapi bila dia mengkhianat, maka dia jadi hina. Tak ada nilai. Dia buat kerja yang tu, maka nilai dia ratusan dinar tadi hilang kepada 14 dinar je nilai dia. Okey. Wa minhum, ada di mereka juga man qala, orang yang berkata, hadza min tamamil hikmati wal maslahati wa asrar syariatil azimati. Ini daripada kesempurnaan hikmah, kemaslahatan dan rahsia syariat yang agung. Fa inna min babil jinayat. Kerana sebenarnya dalam bab jinayah, nasabah munasabahlah. Ya. Antuk zaman qimatul jad. Ya, bahawa dibesarkan nilai atau harga tangan tadi dengan bi khamsati dinar, dengan harga 500 dinar. Nah, dia tu sampai peringkat sebab kalau dalam bab jinayat kan, memang nilai tangan tadi kita rosakkan dapat 500 dinar. La yujna alaiha, supaya orang tak buat jinayah pada tangan tadi. Wa fi bab sirqati, dan bab pencurian pula, nasaba an yakuna qadrul ladzi tuqta'u fihi rubu' dinar. Munasabahlah untuk jadi pemotongan yang terjadi padanya tangan tersebut adalah 14 dinar. Li alla yatasarra'an nasu fi sirqati amwal, supaya tak segera sangat, tak mudah sangat orang ramai dalam mencuri harta. Mencuri harta orang tak boleh. Fahadha huwa ainul hikmati inda dzawil albab. Inilah dia intipati hikmah, kebijaksanaan di sisi orang punya akal. Walidha, dan kerana ini, qala, Allah firmankan, jazaa'an bima kasaba. Ini adalah balasan bagi apa yang mereka berdua, pencuri lelaki pencuri wanita, kerjakan. Okey, ay mujazatun, sebagai balasan, okey, ala sani'ihima as-sayyi, di atas perbuatan mereka yang buruk. Fi akhdhihima amwalan nasi bi aidihim, pada perbuatan mengambil mereka harta orang ramai dengan tangan-tangan mereka. Fanasaba an yuqta'a masta'ana bihi fi dzalika, maka munasabahlah untuk ia dipotong selama mana mereka berdua gunakan dia tangan tadi dalam perkara itu. Nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah Taala, ai tankil. Okey, sebagai hukuman minallah daripada Allah Taala bihi, terhadap mereka berdua, ala irtikab bidzalika, di atas perbuatan dia lakukan perkara itu. Wallahu azizun, Allah Taala Maha perkasa, ai fi intiqami, dalam pembalasannya. Hakimun, amat-amat bijaksana, ai fi amrihi wa nahyihi, betul dan tepat, tak ada yang silap pada perintahnya dan larangannya. Wa syar'ihi wa qadarihi, pada syariatnya juga ketentuannya, ketetapannya. Tsumma qala, Allah Taala firman lepas tu, Allah Taala firman lepas tu, Allah nyatakan, faman taba, barang siapa yang bertaubat. Tsumma qala ta'ala firman, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha, barang siapa yang bertaubat sesudah daripada kezalimannya dan dia memperbaiki, itu amal dia. Fa innallaha, maka Allah Taala yatubu alaihi, akan menerima taubat ke atasnya. Innallaha, Allah Taala ghafurur rahim, amat pengampun, amat penyayang. Ai man taba ba'da sirqatihi wa anaba ila Allah, itu siapa yang mencuri sesudah bertaubat sesudah mencurinya, ya, perbuatan pencuriannya, wa anaba, dia kembali kepada Allah, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah Taala murid taubat ke atasnya, fima bainahu wa bainahu, pada apa di antara dia dengan Allah Taala. Okey, pada apa yang tu Allah Taala boleh ampunkan. Tapi fa amma amwalan nasi, adapun harta manusia, fala budda min raddiha ilaihim, tak boleh tidak dia kena pulangkan balik ia kepada mereka. Au badalaha indal jumhur, ataupun gantiannya, kembalikan harta berkenaan
min raddiha au raddi badaliha, atau kembalikan gantian harta tersebut di sisi jumhur. Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, mata quti'a wa qad talifat fi yadihi fa in la yuraddu badalahu. La yuruddu badalahu. Dia kata Abu Hanifah, bila mana dipotong tangan orang berkenaan, waqad talifat, dan sedangkan telah pun binasa tangan tersebut. Barang tersebut dah habis, dah rosak. Fi yadihi, pada tangan dia. Dah hilang, dah habis, dah makan dah. Fa innahu la budda fa innahu yuraddu badalahu. Maka akan dipulangkan balik gantiannya, atau yaruddu badalahu. Yuraddu badaluhu atau yaruddu badaluha. Dia akan dikembalikan balik gantiannya kalau barang tu dah tak ada. Nilai dia kena pulang balik. Ini kata Abu Hanifah. Waqarawad Darqutni, berkatakan Darqutni, Abu Hanifah maksudnya dia kata tak adalah harta tak payah bagi dah. Tangan dah kena potong, barang dah rosak. Kalau barang tu ada, pulang balik. Tapi kalau barang tu dah tak ada, dah rosak ke, hilang ke, maka dia kena bayar. Dia tak perlu bayar. Siapa dia tak perlu bayar gantiannya. Tak perlu, pasal dia dah dikira habis. Tapi kalau ikut pada jumhur para ulama, tak, gantian harta dia tak kena bayar. Abu Hanifah kata bayar. Wa qarawat Darqutni an Abi Hurairah, mengatakan Darqutni daripada Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah SAW ata bisadikin, utiya bisadikin. Baginda dibawa kepada baginda dengan seorang pencuri. Qad saraqa syamlatan, telah curi satu kain kelubung, kain balut badan. Faqala ma ikhaluhu saraqa. Ya. Ana ikhaluhu wa adunu. Okey. Okey, aku tak rasa dia mencuri. Dia kata, dia maksud dia kat situ, ma ikhaluhu tu maksud dia apa, saraqa, aku tak rasa dia mencuri. Nabi cuba nak nafikan lah pasal tak tahu lagi. Faqala as-sariqu, si pencuri kata, bala, bahkan ya Rasulullah, aku curi. Qala, Nabi kata, idhabu bihi faqta'uhu. Okey. Nabi kata, pergi bawa dia dan juga potong tangan dia. Tummah samuhu, kemudian celupkan dia dalam samuhu, maksud dia hentikan darah tu dengan cara gunakan minyak panas, supaya tidak lagi terus mengalir darah. Istamu. Sekejap Darqutni kata dia. Samu, maksud dia inilah digunakan tu untuk berhentikan pendarahan. Minyak panas letak, lepas dia potong masuk situ. Kemudian sumak tu ni Nabi kata bawa dia kepada aku. Bawakan kepadaku dengan dia ni. Bawa kepada aku, dia ni bawa kepada aku. Faqutiya bihi, la dipotong tangan dia. Faqala tub ila Allah, Nabi berkata kepada dia, taubatlah kepada Allah. Qala tubtu ila Allah, kepada Allah Taala. Qala taballahu alayka, semoga aku ni taubat ke atas engkau. Nabi doakan dia supaya dia kena taubat oleh Allah Taala. So maksudnya lepas dia kena potong tu, dia suruh taubat. Okey. Waqad ruwiya min wajhin akhara mursala. Kita kena riwayatkan hadis ni daripada bentuk yang lain, daripada bentuk riwayat yang lain secara mursal. Warajjaha irsaluhu Ali bin Madini wa Ibn Khuzaimah, dan telah mentarjihkan, memastikan
atau menguatkan mursalnya hadis ni, maksud dia tabi'in kata Nabi sabda. Dia skip sahabat. Yang kata sini adalah Ali bin Madini, guru Imam Bukhari, dan Ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i. Okey, dia kata warawa Ibn Majah an Sa'labah Al-Ansari, daripada Sa'labah Al-Ansari, anna Amr bin Samurah bin Habib bin Abdi Syams, bahawa Amr bin Samurah bin Habib bin Abdi Syams jaa ila Nabi, datang kepada Nabi SAW. Faqala, maka dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni saraktu jamalan li bani fulan fatahirni, aku telah mencuri unta bani fulan-fulan ni, kaum ni, maka sucikanlah aku. Fa arsala ilaihim nabi, okey, lalu telah mengutus pada mereka Nabi SAW. Faqalu, maka mereka kata, inna taqadna jamalan lana, kami kehilangan seekor unta milik kami. Fa amara bihi faquti'at yaduhu, jadi diperintahkan terhadap Amr bin Samurah ni, dipotong tangannya. Wa huwa yaqulu, dalam keadaan dia berkata, alhamdulillahilladzi taharani minki, segala puji bagi Allah yang bersihkan aku daripada engkau. Dia tunjuk kat tangan dia, arati an tudkhili jasadin nara, engkau nak masukkan badan aku dalam neraka. Dia kata pada tangan tersebut. Okey. Itu warawa Imam Ahmad ya, riwayatkan an Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr al-As, anna imra'atan saraqat ala ahdi Rasulullah SAW, bahawa seorang wanita telah mencuri pada zaman Rasulullah SAW. Faja'a biha alladhina saraqathum, dan dibawa dia oleh orang-orang yang dia curi daripada mereka. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna hadhihi al-mar'ata saraqatna, wanita ni curi kami. Qala qaumuha, berkata kaum dia, fa nahnu nafdiha, kami akan tebus dia. Faqala Rasulullah SAW, iqta'u yadaha, lalu Rasulullah SAW sabda, potong tangannya. Faqalu nahnu nufdiha bi khamsati dinar, dia kata kami tebus tangan dia dengan 500 dinar. Faqala iqta'u yadaha, Nabi kata potong tangan dia. Faquti'at yadaha al-yumna, maka dipotong tangannya yang kanan. Faqalat al-mar'atu, lalu berkata wanita berkenaan, hali min taubatin ya Rasulullah, adakah aku ada sebarang taubat wahai Rasulullah? Qala na'am, Nabi kata ya, antil yawma min khati'atiki kal yawmi waladatki ummuki. Dia kata ya, engkau pada hari ini daripada kesalahan engkau telah bersih dari kesalahan engkau seperti hari engkau dilahirkan oleh ibu engkau. Fa anzalallahu fi suratul Maidati, maka Allah turunkan surat Al-Maidah, faman taba min ba'di zulmihi, siapa yang bertaubat sesudah penzalimannya, itu dosanya, wa aslaha, dan memperbaiki amal, fa innallaha, maka Allah Taala yatubu alaihi, punya taubat ke atasnya, innallaha, Allah Taala Ghafurur Rahim, ampun lagi amat penyayang. Okay, dia kata wahadihi, itu satu ayat wahadil mar'atu hiya al-makhzumiyatu allati saraqat. Ini wanita yang dalam cerita ni adalah wanita Makhzum, Bani Makhzum, yang mencuri. Wa hadithuha thabitun fi sahihaini an Aisyah, dan hadis wanita Makhzumiyah ni yang mencuri, hadis ni sabit dalam Bukhari dan Muslim. Di an Aisyah daripada Aisyah anha, anna Quraisyan, kaum Quraisy, ahamhum sya'nul mar'ati, merunsikkan mereka urusan wanita, allati saraqat fi ahdi Nabi SAW, yang mencuri pada zaman Nabi SAW, fi ghazwatil fathi, pada perang penaklukan Mekah. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah SAW, maka mereka berkata, siapakah bercakap mengenai hal perempuan ni pada Rasulullah SAW. Faqalu ma yashtari'u alaihi illa Usamah bin Zaidin hibbu Rasulillah SAW, dan siapakah yang berani untuknya kalau bukan Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah SAW. Fa'utiya biha, fa'ata biha Rasulullah SAW, lalu dibawakan dengan wanita tadi kepada Rasulullah SAW. Fakallamahu fiha, mena'ata biha Rasulullah SAW, dia datangkan dengan wanita tadi kepada Rasulullah SAW. Utiya biha Rasulullah SAW, dibawakan wanita tadi kepada Rasulullah SAW. Fakallamahu fiha Usamah bin Zaidin, lalu telah bercakap mengenai perempuan ni Usamah bin Zaidin, Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah SAW, anak kepada Zaid bin Harithah.
Dia kata fatalawana wajhu Rasulillah SAW. Ya. Lalu bila Usamah cakap pada Nabi SAW, berubah warna wajah Rasulullah SAW. Faqala, maka baginda bersabda, atashfa'u fi hadd min hududillah azza wa jalla. Adakah engkau nak meminta syafaat pada satu had daripada hudud, satu batasan daripada batasan-batasan Allah, satu hukum Allah, ya, azza wa jalla. Nabi marah. Faqalahu Usamah tu, berkata kepada baginda Usamah, istaghfir li ya Rasulullah, minta ampunlah untuk wahai Rasulullah. Falamma kana al-ashi qama Rasulullah faqtataba. Bila masuk waktu petang, nak masuk malam, petang tu Nabi pun berkhutbah, berucap, fasna 'alallahi ma huwa ahluh. Maka baginda puji Allah Taala dengan apa yang Allah Taala selayaknya, layak baginya. Kemudian semua qala Nabi bersabda, amma ba'du, adapun sudah semua tu, sudah pujian Allah Taala, sanjung Allah Taala, adapun sudah itu, fa innama ahlakal ladina min qablikum, sungguhnya hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kamu. Annahum kanu, mereka dahulu, idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu, bila mencuri di tengah mereka orang yang mulia, mereka biarkan dia. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihi hadda, bila mencuri di tengah mereka orang yang lemah, mereka laksanakan ke atasnya had. Wa inni, ya, dan sebenarnya aku, walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang aku di tangannya, bukan di kuasanya, di tangannya. Law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, la qata'tu yadaha, aku pasti potong tangan dia. Thumma amara tilkal mar'ati allati saraqat faquti'at yaduha. Kemudian diperintahkan terhadap wanita yang mencuri itu, lalu dipotonglah tangannya. Qalat Aisyah tu, berkata Aisyah tu, hasanat taubatuha ba'du, dan elok taubat wanita berkenaan sesudah itu. Okey. Kita wa tazawwajat, dia berkahwin, wa kanat ta'ti ba'da zalika, dia kata, dan dia dulu datang sesudah ada peristiwa tersebut, fa arfa'u hajatuha ila Rasulillah, lalu aku bawakan hajat dia kepada Rasulullah SAW. Hadza lafzu Muslimin, ini lafaz sahih Muslim. Wa Ibnu Umar, Ibnu Umar pula qala, berkata Ibnu Umar, kanat mar'atun makhzumiyatun, seorang wanita makhzumiyah, tasta'iru mata'an ala alsinati jaratiha wa tajhaduh. Dia kata dahulu seorang wanita makhzum minta pinjam barang, okay, secara lisan tak bertulis, akan jiran-jiran dia, dan dia menentang, melawan. Bila orang minta barang, mereka tak ada. Fa amara Rasulullah bi qat'i yadiha, maka Rasulullah memerintahkan untuk dipotong tangannya. Rawahu Imam Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad, Abu Dawud dan juga Nasa'i. Wa hadha lafzun lafaz Imam Nasa'i. Wa qad warada fi ahkami sirqati ahadithun kathiratun madhkuratun fi ahadithu kathiratun madhkuratun fi kitabil ahkam. Walillahil hamdu wal minnah. Telah datang hukum-hukum kecurian dan hukum-hukum mencuri ini, hadis-hadis yang banyak yang disebut dalam kitab hukum hakam. Walillahil hamdu wal minnah, dan milik Allah Taala segala pujian dan juga kurniaan, semua kira Allah Taala. Lepas Allah ceritakan bahawa dia boleh hukum dan sebagainya, dia boleh mengampunkan, kan dia laksanakan benda yang dia buat. Potong tangan tadi kita nampak berbalik dan sebagainya, Allah Taala ingatkan. Tsumma qala, Allah Taala firman, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard, tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah Taala miliknya lah kerajaan seluruh langit dan juga bumi. Okey, maksud dia lah wahwal maliku li jami'i dzalika, dia pemilik semua itu. Wal hakimu fihi, dan penghukum padanya. Alladzi la mu'aqqiba li hukmih, yang tak ada pengulas semula, pengungkit semula pada hukumnya. Wa huwal fa'alu lima yurid, dan dia boleh buat apa saja dia terhadap apa yang dia kehendaki. Ya. Sebab tu bila letakkan hukum tadi, tak patut daripada kita dah timbul sebarang penentangan. Dia kata apa, yu'adzib man yasha, dia mengadab siapa dia nak, wa yaghfiru liman yasha, dia ampun siapa dia nak, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Taala atas satu amat berkuasa. Okay, dia kata apa? Hadza hukmullahi fi sariq, ini Syekh Ahmad Syakir. Dia kata ini hukum Allah pada pencuri lelaki dan pencuri wanita. Qati'un sarihun lafzi wal makna. Ini qat'i, jelas lafaz dan makna. La yahtamilu ay syakkin fi thubuti, tidak mengandungi apa-apa keraguan pada kesabitan, tetap wujudnya. Wala fi dalati, tidak pada pengertian. Wa hadha hukmu Rasulullah SAW, inilah hukum Rasulullah SAW,
tanfizan li hukmillahi wa ta'atan li amrihi, sebagai pelaksanaan hukum Allah dan mentaati perintah Allah Taala. Fil rijal wa nisa, pada lelaki dan wanita. Qat'un jadi potong tangan. La syakka fihi, jadi keraguan padanya. Hatta la yaqulu sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi, ya. Dia kata sehingga telah berkata Rasulullah SAW, demi bapakku, makku, penebus bagi baginda SAW, ya. Nabi kata, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha laqati'at yaduha." Kalau lelaki Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti dipotong tangan, ya. Potong tangannya. Nanti kita baca bahagian tersebut, ya, yang ada penjelasan, baik. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan tak? Assalamualaikum Ustaz, di mahkamah di Malaysia bukan Islam ramai, ketakutan ekonomi boleh jajak. Assalamualaikum Ustaz, di Malaysia bukan Islam ramai yang ada kekuatan dan boleh pegang kuasa politik. Apabila mereka mencuri hanya didenda, manakala orang Islam dipotong tangan. Adakah masih wajib hudud? Sebenarnya masalah pelaksanaan ni hak kerajaan. Kita sebenarnya menteri-menteri dan sebagainya kan, orang bukan Islam dia bukan pegang benda tu. Lepas tu kalau dia nak apa saja kuasa, kecuali ahli politik dah ambil duit daripada mereka. Bukan Islam tadi, toke-toke bayar. Lepas tu saya peribadi, sistem dana politik yang ada sekarang dalam masyarakat kita yang diamalkan oleh semua kumpulan politik adalah punca kepada korupsi. Yang mana sampai sekarang tak boleh buat apa. Bila toke bayar, toke nak jadi. Macam baru ni kan kes tanah kampung baru. Kan? Mula-mula yang zaman kerajaan yang kita kata Islamik tu kata tawarkan 1,000. Walaupun tanda kata sekian. Kemudian datang kerajaan yang baru konon nak baik, tiba-tiba yang jadi 400 balik. Ini pasal apa? Toke-toke nak membangun tempat berkenaan dah taja politik mereka. So, jadi terpaksa ikut dah kaput toke lah. Balik pada asal, benda ni bukan masalah tu. Masalah ni kalau nak laksanakan, bila diwartakan, undang-undang tadi diwartakan dan atas perintah daripada sultan atau agung atau raja dan sebagainya, jalan nak pun masalah dia. Benda semua nak buat tak nak buat je. Ulang balik asal, siapa gatal suruh jadi pemerintah, maka menteri-menteri ahli politik, anda bertanggungjawab. Parti mana pun anda berada, jawab depan Allah Ta'ala nanti. Kami rakyat tak pegang jawatan berkenaan. Anda pegang, anda buat. Okey. Soalan lain? Hukum hudud hanya terkena pada Muslim saja tak? Bila dilaksanakan semua kena. Semua kena. Mana ada orang kalau pergi kat US kena hukum undang-undang US minta hukum kerajaan Saudi punya hukuman. Bila kita berada di satu negeri, setelah pewartaan satu hukum, kita suka tak suka jalanlah. Tajuk pertama nak kena wartakan dahulu undang-undang tadi. Dan ini kerja ahli parlimen lah. Asal jadi ahli parlimen jadi wakil rakyat. Kalau tak boleh buat kerja, terus jadi wakil rakyat. Kalau tak nak kerja untuk agama Allah Ta'ala, jangan jadi ambil jawatan berkenaan. Jadi sudut asal sebenarnya, memang benda tersebut akan kena pada semua. Hukum Islam, hukum negara ni akan kena pada semua. Macam sekarang kita dihukum dengan undang-undang British. Saya ada hak untuk kata saya tak setuju. Asal saya kena hukum British punya undang-undang? Tak logik juga. Suruh saya yang bukan beragama Kristian, bukan rakyat British, ikut undang British. Kenapa? Itu sudah asal lah. Saya ingat ada beberapa hakim mahkamah tinggi kan, hakim-hakim yang kata kita sepatutnya berlepas diri daripada hukum undang-undang British. Kita patut ubah undang-undang kita sendiri. Tapi sampai sekarang masih lagi kiblat kepada British. Kan tak tahu kenapa. Tapi asas pertama mungkinlah kerana memang anak-anak raja, sultan-sultan kita dulu, dihantar anak dia belajar di negara-negara barat. Sampai ada sebahagian mereka ni jadi Freemason punya ahli Freemason. Kononnya untuk bergerak kemajuan negara dan sebagainya. Tapi hasilnya dia tak bergeraklah untuk Islam. Ulang balik depan Allah Ta'ala jawab. Depan Allah Ta'ala jawab. Tak ada ruang lain. Kita faham hukum, kita benda tu wajib dibuat. Tak nak buat, siapa yang wajib kena buat, dia buatlah. Macam orang tak ada suami atau orang tak ada isteri. Kita tak perlu bincang kepada dia tentang peraturan hukum hakam perkahwinan. Dia tak perlu praktik berkenaan dengan contoh tanggung nafkah isteri. Tak ada isteri. Bila dia ada isteri saja, wajib dia dilaksanakan segala peraturan berkaitan dengan kekeluargaan. So orang yang pegang kuasa, jawab depan Allah Ta'ala nanti habis cerita. Itu sampai pening kepala. Okey, soalan lain?
Tak apalah kot. Nanti kemudian kita nanti pada kelas akan datang nanti kita akan bincangkan lagi. InsyaAllah baik. Okey, wallahu alam. Nanti kita akan ambil lagi apa penjelasan nanti pasal apa tulisan Syekh Ahmad Syakir dekat footnote tu, nanti kita akan baca lagi tambahan dia. Masih berkaitan tajuknya. Sebab Allah Ta'ala dia turunkan perintah, dia Tuhan kita. Sebab tu Allah Ta'ala ujung ayat berkenaan Allah Ta'ala isytiharkan, adakah tidak engkau tahu bahawa Allah Ta'ala miliknya seluruh langit dan bumi. Kalau kita tak setuju, anda bukan ada masalah dengan kami. Satizah ada masalah dengan Allah Ta'ala. Ini jawapan Syekh Husin Yi, hafizahullah, bila ada satu zaman tengah bincang buat hudud ni panas, dia dipanggil untuk jadi salah satu panel. Keliling ni semua lawyer sebagainya. Dia kata tak ada negara tak buat hudud. Semua negara buat hudud. Lepas tu dia orang cakap, apa pasal? Dia kata baru cakap hudud dah tak faham apa maksud. So, sekarang dia terangkan. Dia kata semua negara ada batasan. Macam undang-undang, macam di US kan. Kalau awak bawa dadah 500 gram ke kan untuk penggunaan peribadi kan, lebih 200 gram tak ada hal, takkan kena gantung. Di Malaysia awak bawa 200 gram atau lebih ganja ke heroin ke morfin ke yang diwartakan sebagai dadah akan menyebabkan anda digantung sampai mati. Ya, awak nak tak nak memang ada kelajuan speed limit laluan kereta sebagainya, ada batasan. Dan siapa-siapa tak setuju dengan hukum ni, hukum ni dia sebenarnya akan bermasalah dengan Allah Ta'ala, sebab hukum ni bukan kami yang buat. Awak tak setuju, lantakkan. Kami cuma kata berdosa lah. Kami tak boleh buat sebab kami bukan pegang jawatan. Kalau pemerintah suruh saya potong, saya potongkan lah. Katakan Agung kata, Ustaz Adli potong tangan orang tu, saya potong. Saya akan potong tangan orang tu sebab diperintah oleh kerajaan. Kerajaan tak perintah, saya tak boleh buat lah. So ini adalah undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintah sahaja. Tentang kahak berkumpul dalam mulut ketika solat, buanglah. Kalau dia kata orang tu ada kahak dalam mulut, kalau dia pakai baju kan, kalau contoh macam lelaki, dia boleh gunakan ni, itu gulung lah. Saya Ustaz tanya sikit, tengah solat kahak berkumpul dalam mulut, bolehkah kita ludah keluar tingkap? Memang Nabi sendiri pun ludah sebelah kanan, sebelah kiri baginda SAW. Tapi pada zaman kita ni ada kapet. Kita boleh buat macam tu, nanti masalah orang akan kotor, orang marah. Maka anda boleh gunakan baju anda. Kalau anda memang kat tingkap, bolehlah anda tingkap. Kalau jauh tingkap sebatu daripada awak berdiri, takkan nak pergi jalan ke sana pula. So normally yang Nabi buat, kalau kita kat luar, kita seorang, kita ludah ke sebelah kiri. Gitu. Kalau kita sebelah kiri. Kalau sekiranya tak ada orang, okeylah. Dan bukan kapet, okey. Tapi kalau kita tak ada ni baju kita boleh pakai. Kita untuk gulung. Ataupun dalam poket kita. Orang perempuan payah sikit. Kalau tak ada poket, bawa pakai baju lekung besar tu kan. Kalau ludah kat depan ni, dia genggam. Tapi nanti time sujud nampak kahak tersebut. Lepas solat kan basuh lah. Nabi tunjukkan dalam kain baginda. Kalau tak tempat, Nabi gunakan kain baginda. Nabi ludah kat kain tersebut, Nabi genggam. Untuk buang kahak ketika solat. Okay, baik. Okay, kita berhenti sini. Sambung kemudian pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.